Okey, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Sudah tentu untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada NETR, apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam bahawa ianya merupakan titik permulaan kepada peralihan tenaga arus perdana pada masa sama akan menjana ekonomi Malaysia yang lebih mampan dan bernilai tinggi. Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini, Profesor Madya Insinyur Dr. Ungku Anissa Ungku Amiruddin Al-Amin, Ketua Kumpulan Pendidik Kecekapan Tenaga Institut Kejuruteraan Kuasa Universiti Tenaga Nasional UNITEN bersama dengan saya pada ketika ini. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, kerajaan mengumumkan dana asas RM2 bilion untuk fasiliti peralihan tenaga nasional. Apa yang harus diberikan fokus menerusi dana asas ini, Doktor? Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih Ashraf Wani. Okey, seperti yang kita dengar, NETR atau National Energy Transition Roadmap ni, dia merangkumi 6 tuas dari segi kecekapan tenaga, RE, hydrogen, bioenergy, green mobility dan carbon capture, utilisation and storage. So dengan adanya dana fasiliti ni sebanyak RM2 bilion, saya rasa pada pendapat saya kita patut fokuskan kepada pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana di mana mereka inilah yang akan menyokong the value chain atau rantaian tenaga bagi menjayakan inisiatif-inisiatif NETR ni. Contohnya dari segi green mobility, kenderaan elektrik ya perlukan pembuatan alat ganti, tenaga kerja untuk melakukan servis dan segalanya. Dari segi hydrogen dan penghasilan hydrogen dan carbon capture, utilization storage tu kita perlukan perusahaan kecil dan sederhana ini untuk menyokong penghasilan hidrogen, penyimpanan dan pengangkutannya. And also dari segi macam energy efficiency, kerajaan akan menggalakkan energy service companies untuk melakukan energy audit. Jadi kita perlukan pembiayaan kepada energy service companies ni untuk membeli peralatan audit dan menjalankan operasi untuk audit tenaga. Dan selain daripada pembiayaan kepada PKS, dana ni juga boleh digunakan dan difokuskan untuk pembangunan tenaga kerja mahir yang sangat diperlukan dalam energy value chain ni. Kita perlu upskill and reskill tenaga kerja dalam industri tenaga supaya dapat menjalankan segala inisiatif kerajaan di bawah NETR. Dan ini perlukan contohnya TVET programs, training kepada pekerja-pekerja, contohnya pemasangan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan elektrik dalam proses penghasilan hidrogen dan CCUS itulah. Dan dana ni saya rasa memang menjayakan NETR dan perlulah dijalankan secara efektif lah. So dana ni perlu diagihkan dengan proses yang transparent, clear, kena ada struktur dan polisi yang nyata dan perlukan screening proses untuk memastikan kita berikan pembiayaan ini kepada mereka yang benar-benar memerlukannya untuk menjayakan NETR. Dan seterusnya selepas dana ini diagihkan, perlu ada certain body atau follow up lah bagi memastikan segala-gala yang kita invest dalam menggunakan dana ini akan menghasilkan sustainable production dari segi PKS dan tenaga kerja mahir ni. Ya, Doktor, kalau kita perincikan apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri semalam menegaskan NETR ini akan memastikan kejayaan dalam peralihan daripada ekonomi berasaskan bahan api fosil tradisional kepada ekonomi hijau dan mampan bernilai tinggi. Perkataan nilai tinggi itu amat penting sekali untuk kita telitikan. Bagaimana NETR ini akan mempercepatkan dan pada masa sama ianya juga mengemudi langkah peralihan tenaga negara pada skala yang lebih besar. Pandangan Doktor? Okey, right. NETR ni kalau kita lihat dia memang merangkumi semua aspek sektor tenaga daripada penghasilan tenaga itu sendiri. Kita nak move towards renewable energy, bioenergy kepada penggunaan tenaga tu dari segi energy efficiency and green mobility. So inisiatif NETR ni memang sangat tepat dan adalah usaha kerajaan yang melibatkan semua pemegang taruh dalam energy value chain ni. Yang kita lihat dalam NETR ni akan melibatkan kementerian, industri, pembiaya dan juga pengguna itu rakyat sendiri. Jadi NETR ni saya rasa akan membawa perubahan besar kepada sektor tenaga ke arah sustainability of the energy sector. Dan melalui NETR ni kerajaan akan menyediakan 5 pemboleh ataupun enablers iaitu dari segi financing,
pembangunan modal insan, human capital, teknologi, policy dan governance atau tadbir urus. Dan ini 5 enablers ni memang akan menjadi pemangkin kepada inisiatif peralihan tenaga negara pada skala yang besar. So memang sesuailah adanya NETR ini bagi membantu negara untuk mencapai sasaran kita dalam Paris Agreement iaitu 45% intensity carbon reduction terhadap KDNK and also mencapai a net zero carbon 2050 tu lah. Ya, Doktor, antara salah satu perkara lagi mungkin dalam bentuk cabaran utama lah kalau kita nak merealisasikan inisiatif ini. Sudah tentu kita tak boleh lari dari cabaran. Kalau saya mengambil contoh isu berkenaan dengan pelaburan. Pelaburan ini kalau ianya memerlukan pelaburan yang tinggi dan sudah tentu pelabur, mana-mana pelabur juga kalau yang melabur itu ingin tahu apa ROI yang mereka akan dapat ataupun apa yang mereka dapat lihat menerusi pelaburan mereka ini. Pandangan doktor dalam bentuk cabaran merealisasikan NETR ini. Okey, cabaran memang pelaburan tu memang cabaran utamalah dari segi menjayakan NETR ni. Tapi kita perlu lihat menjayakan inisiatif peralihan tenaga ni tak boleh saja consider ROI atau return on investment dalam jangka masa pendek. Because this is a long term process. Kita perlu lihat on the bigger scale of the return of value dari segi aspek lain selain kewangan. Contohnya alam sekitar, pembaharuan kepada sosial dan sustainability of the energy sector. Jadi kita perlu lihat on a long term pulangan dari jangka masa panjang. Dan saya rasa sekarang ni dengan era ESG ni, pelabur-pelabur juga semakin sakna, semakin aware tentang isu peralihan tenaga. Dan pelabur-pelabur ni juga, saya rasa mereka juga ada matlamat sendiri untuk memainkan peranan mereka dalam the bigger picture of climate change, emission reduction and sustainability of the environment segalanya. Jadi saya rasa isu ROI ni mungkin dari segi isu peralihan tenaga ni mungkin tidak begitu ketara. Dan dengan adanya suntikan dana 2 bilion ringgit dari kerajaan ni, saya rasa ini akan menjadi pencetus kepada platform of the blended financing. So bila pelabur lihat kerajaan memberikan komitmen 2 bilion ringgit untuk menjayakan NETR ni, pastinya pelabur akan rasa lebih yakinlah untuk melaburkan kepada inisiatif-inisiatif peralihan tenaga dan akan beri suntikan pelaburan bagi menjayakan NETR dan inisiatif negara ini. Ya, Doktor, berbaki kurang dalam 2 minit perbincangan kita ini, pandangan Doktor berkenaan dengan Majlis Tenaga Negara. Apa peranan yang harus dimainkan majlis ini sewajarnya dalam untuk memastikan NETR dilaksana secara holistik di semua peringkat termasuk negeri dan juga PBT, malah di semua peringkat masyarakat, Doktor? Ya, betul. Holistik ni lah yang kita nak pastikan NETR ni berjaya. Memang perlu ada Majlis Tenaga Negara ni bagi menjalankan governance lah. NETR ni seperti saya kata merangkumi semua aspek sektor tenaga daripada penghasilan kepada penggunaan tenaga. Jadi bagi menjayakannya perlu ada kerangka perancangan, implementasi, pemantauan dan review yang baik. Dan dengan adanya Majlis Tenaga Negara dan Jawatankuasa Nasional Peralihan Tenaga ni, mereka akan menjalankan tugas-tugas bagi memastikan the whole framework of the NETR berjaya. Dan disebabkan NETR ni akan beri manfaat kepada semua rakyat, industri dan kerajaan. Jadi memang perlulah NETR, Majlis Tenaga Negara ni disokong oleh semua pihak termasuk kerajaan negeri, PBT dan semua industri serta rakyat. Dan melalui NETR ini, Majlis Tenaga Negara akan mewujudkan National Energy Knowledge Hub dan di mana ini merupakan one-stop center untuk rakyat mengetahui proses inisiatif NETR. Jadi dengan adanya Knowledge Hub ini dan pemantauan Majlis Tenaga Negara, insya-Allah kita boleh mencapai matlamat NETR untuk memberikan manfaat peralihan tenaga kepada semua segmen masyarakat. Seperti yang dinyatakan dalam NETR, no one will be left behind. So insya-Allah dapat dijalankan dengan jayanya. Okey, baik, terima kasih Profesor Madya Insinyur Dr. Ungku Anisa Ungku Amiruddin Alamin, Ketua Kumpulan Penyelidik Kecekapan Tenaga Institut Kejuruteraan Kuasa Universiti Tenaga Nasional. Terima kasih sekali lagi, Doktor.